tak menjadi impian mana-mana wanita untuk menghidapi kanser payudara. Apatah lagi, bertarung nyawa menjalani rawatan kemoterapi di hospital demi satu keajaiban, sembuh dari kanser ini. Kanser payudara merupakan kanser yang paling kerap dihidapi oleh wanita di seluruh dunia. Pada tahun 2020, lebih 8,000 wanita di Malaysia telah disahkan mengidap kanser payudara. Menurut laporan Registri Kanser Kebangsaan Malaysia, dari tahun 2012 hingga 2016, 47.9% daripada kes kanser payudara dikesan pada tahap 3 dan 4 pada pemeriksaan rawak. Walaupun bulan kesedaran kanser payudara disambut setiap tahun, namun masih ada lagi golongan yang menganggapnya tidak penting. Tidak kurang juga diselubungi ketakutan untuk membuat pemeriksaan dengan lebih awal. Antara tanda-tanda awal penyakit ini adalah seperti berasa bengkak di bahagian payudara, mempunyai ketulan atau bengkak pada bahagian ketiak dan ianya tidak berasa sakit, keras serta tidak sekata. Namun begitu, tanda-tanda kanser tersebut juga mungkin berbeza mengikut jenis kanser payudara dan sejauh mana ianya telah merebak di dalam badan seseorang. Maka penting kesedaran ini dipandang serius agar kita sama-sama dapat mencegah pembunuh nombor 1 wanita ini di Malaysia. Persoalannya, bagaimanakah cara yang terbaik bagi membantu memberi sokongan kepada pesakit-pesakit kanser payudara? Apakah langkah yang harus diambil bagi mencegah kanser ini? Itu antara laporan berkenaan dengan topik kita hari ini. Kanser payudara bukan penghujung. Walaupun kita tahu kan Oktober ini, sepanjang bulan Oktober ini adalah bulan kesedaran pesakit kanser payudara dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kita nak panjangkan. Adakah sejauh mana tahap kesedaran wanita untuk kanser payudara ini, dan kita nak hari ini memperkenalkan tetamu-tetamu kita. Mereka ini adalah orang-orang penting yang mana akan berkongsikan mengenai kanser payudara ini. Yang mana yang pertama saya nak kenalkan Puan Sri Manisah Adam selaku penaung Pink Ribbon Wellness Foundation. Apa khabar? Assalamualaikum Puan Sri. Selamat tengah hari Puan Sri. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Kita juga bersama dengan Dato' Dr. Muhammad Ibrahim Wahid, pakar perunding onkologi klinikal dan pengarah perubatan Hospital Beacon KL. Apa khabar Dato' Sri? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik. Dan kita juga bersama dengan Nurul Munirah Muhammad Sobri. Beliau merupakan bekas pesakit kanser payudara. Assalamualaikum Munirah. Waalaikumsalam. Baik, kita harapkan kesemua mereka dengar dengan jelas lah, kan? Okey, baik. Selamat tengah hari semuanya. Baik, kita mulakan perbincangan kita bersama dengan Datuk Doktor dahulu. Datuk Doktor, kalau kita lihat statistik daripada World Health Organization, 2.3 juta wanita di seluruh dunia tahun lepas sahaja didiagnos dengan kanser payudara, dan angka kematian pula adalah 685,000. Jadi doktor, walaupun setiap tahun ada kesedarannya, mungkin kesedaran itu tidak sampai tahap yang optimum. Tapi mungkin doktor boleh mulakan dengan berkongsi apakah yang perlu seorang wanita tahu mengenai kanser payudara ini. Mungkin tanda-tandanya dan perubahan fizikal pada badan mereka. Okey, terima kasih. Tanda-tanda awal kanser payudara ni kadang-kadang tak ada simptom langsung. Kita panggil asymptomatic, ya. Tak rasa apa-apa, mungkin benjolan tu pun tak rasa. Tapi kalau peringkat yang lebih lanjut lagi, dia boleh rasalah macam benjolan di dekat payudara atau di ketiak. Kadang-kadang puting dia berubah, termasuk kita panggil inverted nipple. Dan kadang-kadang ada discharge ataupun keluaran darah dekat puting, ataupun bentuk payudara tu berubah, ataupun kadang-kadang dia bengkak, ada inflammation. Itu adalah satu-satu tanda yang cepat-cepat kena jumpa doktor untuk dapat lanjutan pemeriksaannya lebih lanjut lagi lah. Doktor, selain daripada kita nampak dari segi tanda-tanda fizikal kan, benjolan dan sebagainya, mungkin alahan pening dan sebagainya, adakah itu merupakan tanda-tanda untuk kita mendapatkan kanser payudara juga doktor?
Sorry, maaf lagi sikit. Selain daripada tanda-tanda fizikal dari benjolan dan sebagainya, adakah pening ke kita rasa yang tidak kelihatan lemas dan sebagainya merupakan tanda-tanda juga? Okey, itu kalau tahap yang lebih lanjut lagi, tahap 4, dan kita baru mulai rasa macam sakit, penat, berat badan kita jatuh, selera makan kurang dan sebagainya, pening-pening sebab takut kalau kanser tu dah pergi ke tempat lain, dah merebak ke tempat lain. Itu kalau apabila tahap yang lebih serius, tahap yang lebih lanjut. Tapi pada tahap awal selalunya simptom tidak begitu serius. Hanya tahap yang lanjut, simptom itu akan jadi lebih serius. Okey, baik. Dan doktor, memandangkan kita tengah berbincang mengenai tanda-tanda awalnya, mungkin doktor juga boleh menjawab persoalan yang mungkin telah ditanya di Facebook kita. Adakah walaupun kita tak ada perubahan fizikal tetapi mungkinlah payudara kita di sekelilingnya rasa berbeza sedikit, berdenyut-denyut ataupun ada perbezaan dari segi bila kita sentuh sahaja, kita rasalah, kita sebagai wanita itu rasa. Adakah itu menjadi tanda awal yang perlu kita ambil perhatian, doktor? Ya, kalau ada terdapat apa-apa perbezaan dari segi fizikal, bentuk yang saya cakap tadi, kalau puting tu macam termasuk perubahan puting, ataupun ada discharge, yes, kita kena buat lanjutan pemeriksaan lah, perlu buat ultrasound dan mammogram sebagainya. Baik. Untuk cek lah. Okey. Untuk Puan Sri pula kan, Sugi dan juga penonton, Puan Sri merupakan bekas pejuang pesakit kanser payudara dan beliau juga merupakan penaung Pink Ribbon Wellness Foundation. Dan untuk Puan Sri sendiri, apa antara pendapat dan juga melihat kepada senario kesedaran masyarakat kita mengenai kanser payudara di Puan Sri? Saya rasa kesedaran makin meningkat kerana kerja-kerja yang dibuat oleh berbagai-bagai pertubuhan kanser payudara di seluruh Malaysia, dan juga pihak media pun memainkan peranan yang penting berkenaan kesedaran ini. Jadi kesedaran ini amatlah mustahak. Kalau kita nak sampai kesedaran, mestilah kita bagi pengetahuan, dan itulah peranan Pink Ribbon Wellness Foundation is to create awareness. So creating awareness, tapi kadang-kadang tu ada juga yang degil, yang takut nak pergi buat mammogram, dia kata sakit, nanti payudara dipenyek dan sebagainya, and then sometimes ada benjolan pun tak nak pergi pasal dia kata, this is self-denial. Benda ni memang perkara biasalah. Okey, baik. Dan Puan Sri, kalau Puan Sri tidak keberatan, mungkin Puan Sri boleh kongsikan sedikit pengalaman Puan Sri sendiri lah. Memandangkan ramai lagi yang takut untuk pergi membuat, orang kata, mammogram dan sebagainya. Mungkin Puan Sri boleh kongsikan pengalaman Puan Sri sebagai seorang pejuang kanser payudara. Bagi saya dapat kanser payudara ni pada peringkat umur 68 tahun. Saya rasa mungkinlah orang kata kanser payudara ni untuk orang tua-tua saja. Bukan orang muda. Tapi sekarang ni banyak orang muda-muda yang dapat kanser payudara. Bagi saya ingat saya dah kata menopause, tak adalah lagi kita nak hidup selesa lah untuk masa depan kita dan sebagainya. Tapi saya buat mammogram tiap tahun. Tiap tahun buat mammogram, ultrasound dan sebagainya. Tidak ada dapat dikesan kanser tu. Jadi selama 18 tahun selepas saya ambil HRT, HRT adalah satu hormon untuk orang yang menopause kan, untuk menjadi badan cergas dan sebagainya, supaya kulit kita tak kering dan sebagainya. Jadi bila saya buat mammogram tu dia tak kesan. Jadi audiens mesti faham bahawa kanser ni dia ada banyak jenis. Ada yang ductal carcinoma, lobular carcinoma, tubular carcinoma dan sebagainya. Ada 6 jenis. Jadi jenis yang saya ada ni adalah rare. 10% sahaja daripada pesakit ataupun wanita yang ada lobular. Lobular ni memang tak dapat dikesan oleh mammogram. Jadi jadi ini mesti tahu jenis-jenis yang ni. Jadi saya dapat dikesan setelah saya tukar doktor dan tukar tempat untuk mammogram. Di situlah dapat dikesan, dan saya pun tak
kata orang kuat semangat dan tidaklah sedih. Terperanjat tu ya juga dalam umur dah macam tu kan. Ya, betul. Sekejap lagi kita akan tanyakan banyak lagi sebenarnya bagaimana kekuatan dan sebagainya yang Puan Sri lalui sepanjang kata mengidap kanser payudara. Tapi tadi Puan Sri ada maklumkan seawal usia 68 tahun. Kanser payudara ini bukan melihat kepada umur kerana apa yang dikongsikan Munirah sekalipun 21 tahun telah menghidap kanser payudara. Kalau boleh Munirah kongsikan sewaktu itu usia sangat muda 21 dan masih belum berkahwin, bagaimana sebenarnya perasaan dan juga situasi masa itu? Terima kasih. Saya memang tak jangka pun saya akan dapat kanser payudara pada umur sangat-sangat muda, which is 21 tahun. Sebab masa tu pun saya tak ada rasa, memang tak ada rasa sakit apa-apa dekat payudara saya. Cuma ada ketulan saja. So, saya memang ingat macam, okey, mungkin sis biasa. Sebab selalunya masa kita datang period, sis tu akan ada. Lepas tu bila dah habis period, dia akan tak ada balik. Tapi sis tu memang dia tak ada sakit apa-apa. Dia kat situ je. So, kita ingat macam, okey, mungkin it's a normal sis. So, lagipun dalam family saya tak ada pun yang ada background pasal kanser. So memang saya tak jangka langsung saya akan dapat kanser pada usia yang sangat muda, which is 21. Macam saya baru nak stepping adult life. So sangat pada ketika itu memang saya macam sangat-sangat speechless lah. Macam tak kata apa pun pada ketika itu. Saya hanya boleh bayangkan apa yang awak lalui, Munirah. Sebab 21 tahun ketika itu baru nak masuk dunia orang kata adulthood kan. Nak fikir pasal pekerjaan, pendidikan, nak kahwin dan sebagainya. Dan itu satu situasi yang sangat-sangat susah buat awak kan. Dan mungkin Munirah boleh kongsikan juga. Kini Munirah sudah berkahwin, ada seorang anak. Sewaktu Munirah dalam situasi 7 tahun ya selepas didiagnose. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu bagaimana awak mendapat semangat untuk bangkit semula, Munirah? Sebab Puan Sri pun 68 tahun ada semangat itu. Awak pun ada semangat itu. Saya rasa sokongan daripada keluarga dan kawan-kawan itu sangat penting. Tapi ketika itu bila saya dapat tahu saya ada kanser payudara, saya tak bagi tahu saya tak public kat kawan-kawan saya sebab saya rasa malu sangat. Sebab saya rasa macam 21 tahun tapi saya dah dapat kanser. So saya cuma keep it to myself dengan family saya, dan ketika itu dengan suami saya. Tapi ketika itu dia belum menjadi suami saya lagi. So saya rasa support daripada keluarga sangat-sangat penting. Diorang yang pushkan saya forward ke depan, yang untuk beranikan saya untuk ambil Okey, baik. Maksudnya sokongan keluarga itu amatlah penting. Baik. Ya, betul. Kita nak tanya kepada doktor juga, ya, Fatin. Doktor, kalau kita dengar tadi Munirah telah berkata yang tidak ada sesiapa dalam keluarganya yang ada kanser payudara. Keturunan. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan, ada tak apa-apa orang kata fakta yang menunjukkan ataupun statistik yang menunjukkan bagaimana seseorang itu boleh mendapat kanser payudara, dan adakah genetik? Kalau dalam keluarga mungkin nenek ataupun ibu pernah ada, adakah ia lebih mudah untuk kita mendapat kanser payudara? Okey, kita ada dua faktor. Satu ialah faktor genetik atau keturunan, lagi satu ialah faktor sporadik atau just siapa saja boleh dapat out of the blue, tak ada risiko, tak ada family history dan sebagainya. Jadi faktor genetik atau keturunan ni represent small amount aja, sikit aja, maybe 10% of cancer yang kita diagnose sekarang ya. Tapi faktor yang sporadik tu lebih ramai lagi ya. So kenapa sporadik case ni ada mungkin banyak risiko lah, tapi yang penting tapi itu semua kita tak ada cause and sebab yang menyebabkan kanser, tapi ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko. So kita tak tahu the cause of breast cancer, tapi mungkin ada beberapa faktor yang boleh meningkatkan risiko. Ya, yang meningkatkan risiko mungkin head datang awal dan putus head datang lambat. Kalau ada dalam keluarga family history breast cancer ataupun ovarian cancer, atau terdapat terdedah
pada sinaran radiation. Kadang-kadang makan macam Puan Sri cakap tadi kan, makan hormon replacement mungkin ada meningkatkan sedikit risiko. Dan juga kalau macam breastfeeding, ya, kalau kita encourage breastfeeding, ini akan mengurangkan risiko. Tapi tak ada satu-satu faktor yang kita boleh cakap ini sebabkan breast cancer. Tapi beberapa faktor yang meningkatkan risiko. Jadi kadang-kadang macam faktor pesakit yang muda tu, itu kita kena tengok pada genetik. BRCA1, BRCA2. Okey, Doktor, ada juga dalam kalangan wanita sebenarnya tanda-tanda tu dah ada benjolan dan sebagainya, tapi mereka agak takut untuk melakukan rawatan awal mammogram dan juga radioaktif. Kenapa agaknya stigma mereka begitu, dan juga apa agaknya saranan Doktor kepada mereka? Ya, saya ingat ada beberapa mungkin orang cakap vaksin mammogram tu sakit, dan ramai orang komplain yang memberi negative view kepada mammogram. Ya, padahal mammogram tu amat penting untuk dapat mengesan kanser, dan ada cakap sinaran radiation ni menyebabkan kanser. Sinaran radiation tu agak ringan, agak kecil, ya. Jadi untuk mendapat risiko kanser daripada mammogram tu tidak tinggi langsung, very small risk, ya. Jadi faktor-faktor yang negatif ni ramai exaggerate, dan itu menjadi satu faktor yang agak yang menakutkanlah orang datang untuk membuat mammogram. Jadi kita kena address this negative publicity. Jadi yang penting ialah macam NGO, macam Pink Ribbon dan Wellness Foundation sebagainya, kita dapat beri education program kepada patient-patient, pesakit dan sebagainya untuk menggalakkan mereka buat mammogram dan address the fear factor lah. Maksudnya kita sebagai orang di luar sana, mereka di luar sana pun, kita jangan ambil berita-berita yang negatif saja. Kita cuba ambil yang positif, kuatkan semangat kita, dan kita pergilah untuk membuat pemeriksaan. Baik, banyak lagi yang kami nak tanyakan kepada Dr. Puan Sri dan juga Munira. Tetapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda trivia berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Setiap wanita yang melalui pengalaman menghidap kanser payudara sudah semestinya menjadi satu peristiwa hitam buat diri mereka. Bukan mudah untuk mana-mana wanita menerima hakikat apabila disahkan menghidap penyakit itu. Malah ianya boleh mematahkan semangat dalam melawan penyakit tersebut. Mempunyai sistem sokongan yang kuat dan teguh merupakan salah satu elemen terpenting bagi memastikan pesakit dan bekas pesakit terus kuat meneruskan kehidupan. Selain mempunyai sikap yang positif dalam diri, mengamalkan pemakanan yang sihat juga dapat membantu dari segi emosi dan keadaan pesakit. Dikatakan pengambilan diet berasaskan tumbuhan dapat mengurangkan risiko mengembangkan kanser sebanyak 15%. Sayuran dan buah-buahan yang kaya dengan flavonoid dan carotenoid seperti teh hijau, sayur brokoli dan buah-buahan beri dipercayai dapat membantu mencegah kanser payudara. Selain itu, mempunyai kualiti hidup dan menjaga kesihatan mental juga amat penting. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti bersenam dan berzumba serta menikmati kesegaran alam semula jadi yang dapat memberikan aura kegembiraan di dalam diri. Penyelidikan menunjukkan bahawa senaman fizikal adalah selamat untuk dilakukan semasa pesakit dalam rawatan kanser. Malah ianya dapat meningkatkan kualiti hidup pesakit. Di samping itu, mendapatkan sokongan kerohanian serta menyertai kumpulan sokongan juga dapat membantu membangkitkan keyakinan dan memecahkan kegusaran dalam diri. Latihan rohani dan meditasi dikatakan dapat membantu pesakit kanser untuk merasa lebih tenang dan menjalani kehidupan seharian. Pelbagai aktiviti sebenarnya yang boleh dilakukan bagi seseorang pesakit bara untuk terus bangkit dan kuat melawan sakit.
Semua ini memerlukan sokongan dan usaha semua pihak, terutamanya ahli keluarga si pejuang kanser payudara. Kanser payudara bukan penghujung. Kita terus bangkit dan teruskan kehidupan kita. Dan saya nak tanya kepada Munira lah. Ya, Munira. Munira telah mengambil keputusan untuk membuat mastektomi itu kan. Itu mungkin keputusan yang amat orang kata berat buat Munira untuk membuang sebelah payudara Munira. Tapi mungkin Munira boleh mewakili pejuang-pejuang kanser payudara berkongsilah betapa susahnya itu, sebab seperti yang Datuk Doktor katakan, kita kongsikan positif di sebaliknya. Kita nak berikan semangat kepada wanita-wanita lain kan. Setelah membuang itu, bagaimana prosesnya dan setelah mempunyai anak, adakah Munira risau bagaimana nak memberikan susu dan sebagainya? Terima kasih. Sama jugalah saya rasa macam bila saya dah buang sebelah payudara tu, saya rasa macam apa akan jadi pada future saya nanti. I mean, maksud saya macam adakah orang akan terima saya seadanya, and then anak pula saya nak kena fikir pasal anak. Kalau saya dah buang sebelah payudara, lagi sebelah payudara ni boleh ke menghasilkan susu untuk dia. Tapi Alhamdulillah, dan untuk saya dapatkan seorang zurat pun bukan begitu mudah, sebab saya perlu pergi untuk dapatkan dua pandangan daripada doktor onkologi saya, Dr. Ibrahim dan juga Dr. ONG lah. So macam bagi saya macam bila nak go through tu memang diorang akan monitor closely untuk saya. So macam saya rasa macam memang selepas satu cabaran untuk saya hadapi, tapi saya rasa saya cuma berdoa, saya cuma mengharapkan kalau dapat seorang sarjana pun dah cukup memandai, sebab untuk pergi ke proses tu bukanlah senang untuk saya dapatkan zurat untuk dapatkan zurat saya. Okey. Apa yang dikongsikan Munira sangat memberi inspirasi kepada seluruh kaum wanita. Tahniah kita ucapkan kepada Munira. Tapi Puan Sri, kita nak tahu juga kan, apabila wanita itu dikatakan menghidapi barah ataupun kanser payudara dan sebagainya, bagaimana sebenarnya untuk mereka bangkit? Kadang-kadang ada dalam kalangan mereka ini takut untuk memberitahu kepada ahli keluarga sendiri. Mereka mengalami depresi dan juga mereka kadang-kadang murung dan mengambil waktu sedikit untuk berasa agak tertekan. Mungkin ada antara nasihat dan juga tips dari Puan Sri sendiri. Bagi pesakit-pesakit yang baru didiagnose, ya, saya rasa paling mustahak kita mesti melibatkan keluarga kita. Ya, kita beri kepercayaan kepada mereka dan kita bagi tahu. Jangan kita bersendirian dan kita suffer bersendirian. Kita mesti bagi tahu keluarga kita. Kalau kita bersuami, kita kalau boleh kita pergi masa kita nak dapatkan keputusan baik itu, kita pergi bersama dengan pasangan kita supaya dia dapat tahu apakah jenis kanser yang kita hadapi dan apakah seterusnya akan kita buat rawatan-rawatan dan sebagainya, apakah yang perlu kita buat. Jadi perkongsian itu saya rasa amat mustahak. Ramai antara pesakit kanser dia suka sorokkan dan itu yang datang depression dan sebagainya. Kita luahkan dan kita dengan keluarga kita yang dekat dan jauh sikit supaya kita dapat berkongsi apakah yang akan kita lalui. Dan masa saya dapat tahu tu, saya tengok muka-muka anak cucu dan suami saya dan keluarga saya memberi saya semangat. Saya tengok dia orang menangis dan sebagainya. Jadi kita memberi semangat. I have to live. I have to go on with all the treatment. I have to be well for them. Walaupun saya dah berumur, tapi itulah kita semangat itu kita mesti ada. Jadi kawan-kawan yang melalui kanser payudara ni, kita mesti juga dengar cakap-cakap mereka, dan kita jangan dengar orang-orang yang tidak melalui pengalaman kanser payudara ni. Jadi disuruh makan itu makan ini, jangan dengar dengan apa yang disarankan oleh doktor. Ya. Okey, Puan Sri, kami yang mendengar ni pun boleh merasai semangat Puan Sri itu, Puan Sri, dan sentiasa kekal muda di hati Puan Sri. Dan mungkin di penghujung perbincangan kita nak tanya daripada Datuk Doktor sendirilah sedikit yang boleh Datuk Doktor kongsikan supaya memberikan suntikan semangat kepada mereka di luar sana untuk membuat pemeriksaan, tidak kiralah pemeriksaan sendiri ataupun di hospital. Silakan Doktor.
Ya, I think pembuat pemeriksaan atau mammogram screening tu penting sekali. Sebab kita boleh detect kanser-kanser sebelum dia jadi ke tahap 1, stage 0. Stage 0 cure rate dia almost 100%. Ya. Jadi ujian mammogram dan gabungan dengan ultrasound sangat penting untuk deteksi awal. Pada masa ini, program ini Dato' Doktor? Sebab ada tempat-tempat yang tak ada kemudahan mammogram. Ya. Jadi kita nak usahakanlah nak dapatkan macam mobile mammogram machine bergerak untuk pergi ke kawasan kampung-kampung, perkampungan untuk buat checking dan sebagainya. Ya. Jadi yang penting ialah early detection yang menggunakan mammogram dan ultrasound dan sebagainya. Okey, Munirah pula, mungkin Munirah ada kata-kata semangat dan juga kata untuk anak muda di luar sana, walaupun dalam tempoh kesukaran, tapi mereka sebenarnya ada peluang untuk bangkit dan terus sihat seperti Munirah. Saya cuma ada 4 perkataan. Early detection save lives. So, kalau kita rasa ada something is not wrong, something is not right with our body ke atau our breast, go and check dengan doktor. And then saya sarankan untuk wanita-wanita di luar sana untuk sekurang-kurangnya pergilah buat full medical check-up, at least a yearly medical check-up. So kita tahu kita berada di tahap yang mana. Kita tahu kesihatan kita. Tidak perlu takut dan orang kata there is no shame. Tidak perlu malu juga kalau kita rasa ada apa-apa perubahan, kita boleh kongsikannya bersama dengan ahli keluarga, kawan-kawan kita. Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Sri Manisih, Dato' Dr. Muhammad Ibrahim Al-Wahid dan juga Nurul Munirah atas perkongsian. Tetapi sebelum kita berakhir, Puan Sri, ada sesuatu istimewa ya. Puan Sri ada satu lagu yang ingin dikongsikan. Wow. Silakan Puan Sri. Sebenarnya lagu ni saya cipta semasa saya sakit. Saya melalui 6 cycle kemoterapi dan 25 cycle radioterapi. Wow. Dan 7 bulan saya terpaksalah mengasingkan diri. Dan masa tu banyak masa untuk saya suka dengan lagu-lagu dan sebagainya. Okay, jadi tak sabar ni Puan Sri, silakan. Kata-kata yang tak adalah macam kita sebagai pesakit ya. Kita melalui ombak. Banyak sangat rintangan kita yang kita lalui. Jadi kita hadapi dengan wajar dan penuh tabah ya. Ombak rintangan diharum tabah. Macam tu. Bukan dan dapat berdiri megah. Wow. Jangan mengaku kalah, jangan pernah menyerah. Tersenyum Munirah dan juga Dato' Doktor. Terima kasih Puan Sri. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini. Semuanya jaga diri ya. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, apa yang kita dapat rangkumkan hari ini kan Sugi, kalau ada sebarang tanda-tanda cepat-cepat untuk kita dapatkan rawatan awal dan jangan malu dan juga jangan ambil orang kata kata-kata negatif daripada orang sekeliling kita. Betul. Dan kita sentiasa ambil tahulah. Kita orang kata educate diri kita. Betul. Kita pelajari apa yang kita tidak tahu. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.